Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita siri ziarah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Miri sempena Hari Raya Aidilfitri pada 5 Syawal. Diteruskan di rumah terbuka mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Datuk Usop Wahab. Beliau serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jovani Tun Tuanku Bujang tiba di kediaman tersebut sekitar jam 1.30 petang dan disambut mesra oleh Datuk Usop. Pada rumah terbuka itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dan jemputan lain telah dihidangkan dengan pelbagai sajian raya. Premier Sarawak dan isteri kemudiannya berziarah ke rumah terbuka Temenggong Melayu bahagian Miri, Datuk Abdul Rahman Fatzail pada jam 4 petang. Selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dan Puan Sri Dato' Amar Jovani Tun Tuanku Bujang mengakhiri ziarah Aidilfitri dengan memeriahkan rumah terbuka Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Soni pada jam 4.45 petang. Sejurus ketibaannya, Premier Sarawak serta tetamu lain menyempurnakan simbolik pemotongan kek. Para tetamu juga telah menikmati pelbagai hidangan juadah raya sambil dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu Aidilfitri di rumah terbuka tersebut. Dahulu, Lukanisman ketika ditemui semasa rumah terbuka, beliau memberitahu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengadakan sesi town hall bersama golongan doktor, ahli akademik dan pihak berkepentingan lain berkaitan aspek kesihatan awam di Kuching pada Khamis. Jelasnya, town hall itu dianjurkan selaras dengan pemenangan kertas putih kesihatan yang bakal dilakukan dalam persidangan Dewan Rakyat pada 22 Mei hingga 15 Jun ini. Dalam sesi town hall ini kita akan membentangkan dasar ataupun the four pillar yang penting berkenaan tentang kertas putih, dan juga kita akan mengambil feedback ataupun pandangan-pandangan dan juga soalan-soalan daripada semua pihak untuk kita susun dan juga aturkan pandangan tersebut. Dan selepas town hall di Kuching, Sarawak, kita akan ke Kota Kinabalu, Sabah, dan seterusnya akan ke Pulau Pinang dan juga Johor. Dan sesi town hall yang terakhir akan berpusat di Putrajaya, di mana kita akan menghimpunkan semua tenaga-tenaga kerja profesional di KKM untuk mendapatkan pandangan yang lebih teliti. Dalam hal itu, katanya KKM juga melancarkan portal kertas putih yang antara lain akan menyelahkan perkara berkenaan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan yang amat dituntut oleh Barisan Pengamal Kesihatan. Laporan seterusnya, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM Cawangan Lawas diseru untuk terus komited dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat Sarawak, khususnya warga Lawas. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, beliau percaya mereka akan dapat terus membantu masyarakat pada masa hadapan. Jelasnya ini kerana pertubuhan tersebut telah membuktikan keupayaan mereka dalam menjalankan pelbagai aktiviti untuk warga Lawas sepanjang penubuhannya pada 30 tahun lalu. Sejak penubuhan PERKIM Cawangan Lawas ini 30 tahun yang lepas, walaupun berdepan berbagai masalah dan cabaran, tapi ianya dapat menjalankan aktiviti untuk bukan sahaja meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat Islam tentang soal agama sendiri melalui aktiviti keagamaan. Mereka telah pun menjalankan berbagai aktiviti berkait dengan kebajikan, kesihatan, bersokan, rekreasi, perniagaan dalam bidang pendidikan, sosial, dan banyak lagi kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian dalam Majlis Ramah Tamat Aidilfitri sempena Majlis Sambutan 30 tahun PERKIM Cawangan Lawas di Dewan Tertutup Lawas pada Selasa. Beliau yang juga Adun Bukit Sari menambah badan-badan bukan kerajaan NGO juga harus menjalin hubungan kerjasama antara satu sama lain. Terdahulu, pengerusi PERKIM Cawangan Lawas, Datuk Dayang Moliah Datuk Awang Daud dalam ucapannya berkata, pertubuhan tersebut sedaya upaya membantu golongan yang memerlukan, terutama mereka yang sakit atau ditimpa bencana seperti banjir dan sebagainya. Dalam hal itu, beliau turut merakamkan ucapan penghargaan kepada semua penyumbang derma dalam aktiviti yang dijalankan oleh PERKIM Cawangan Lawas, terutamanya dalam menyumbang kepada golongan yang memerlukan.
Dalam majlis tersebut, Perkim Cawangan Lawas telah menerima sumbangan daripada Hotel Dormani berjumlah RM10,000 dan Empayar Setia Sdn Bhd berjumlah RM20,000. Turut disampaikan ialah cenderamata kepada para penyumbang dan juga ahli jawatankuasa AJK Perkim yang telah lama berkhidmat bersama pertubuhan tersebut sejak dari penubuhannya. Beralih ke perkembangan di Marudi, dengan para tuai rumah di negeri ini perlu lebih tegas dalam mentadbir warga penghuni sesebuah rumah panjang. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, ia penting bagi menjamin kemajuan dan keharmonian rumah panjang berkenaan. Menurutnya, tuai rumah juga harus sentiasa mendekati rakyat dan anak-anak buah supaya dapat mewujudkan sikap toleransi sesama diri. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Serakup Indu Dayak Sarawak SIDS Rumah Matan pada Selasa. Sementara itu, katanya pihak SIDS turut berperanan membantu JKKK dalam pengurusan rumah panjang dan sebagai organisasi yang melatih serta menyedia kaum wanita sebagai golongan pemimpin masa depan. Dalam hal itu, jelasnya pihak JKKK pula harus mendekati agensi-agensi kerajaan khususnya pejabat daerah supaya sebarang masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan melalui saluran yang betul. Selepas itu, Datuk Gerawat telah menziarahi penduduk kampung seberang Lubuk Nibong sempena Hari Raya Aidilfitri di Baram pada petang Selasa. Ketibaan beliau serta rombongan di kampung tersebut telah disambut oleh Ketua Kaum Majlis MOS dan para penduduk. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Gerawat menegaskan bahawa kunjungan Aidilfitri kali ini amat bermakna kerana dapat dilakukan setelah 3 tahun semenjak penularan wabak COVID-19. Adun mulut itu turut berkesempatan memberikan duit raya kepada kanak-kanak dan barisan ibu tunggal serta warga emas di kampung berkenaan. Kampung seberang Lubuk Nibong adalah unik sebagai satu-satunya kampung di Dun Mulu yang merupakan penempatan masyarakat beragama Islam. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.